Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'du. Kita mulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang, ruang dan masa kepada kita untuk sama-sama berada di rumahnya, di masjid dan berjemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua sehingga ke akhir hayat kita. Di samping Allah Ta'ala memilih kita untuk berada di taman-taman syurga, iaitu kuliah-kuliah agama. Di samping itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih juga sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, saing-saing kita, anak beranak kita untuk sama-sama mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tetamunya di rumah, yakni di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Jadi sehubungan dengan itulah kita sambung lagi bicara kita dalam motivasi. Pada minggu sudah membicarakan tentang kematian dan malam ni kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah jalan yang sebaik-baiknya untuk mengingat kematian itu? Lagu mana jalan hak paling comel sekali, hak paling molek sekali untuk kita ingat kematian? Disebut dalam ni, dia kata jalan yang sebaik-baiknya untuk itu, untuk ingat kemati ni, dia kata ialah dengan memperbanyakkan kenangan-kenangan kepada kawan-kawan atau teman-teman sepergaulannya yang telah lebih dahulu meninggalkannya. Berapa ramai dah saing-saing kita yang sama sekolah dulu, sama mandi sungai dulu, sama pergi dalam hutan bedah dulu. Lah ni tinggal berapa orang dah. Maknanya kita pun tunggu masa dan ketika. Tapi kalau kita duk saing dengan orang muda semacam, kita terlupa. Kita pun berasa muda, ratik lama ke mati. Tapi bila kita kenal kau saing-saing kita, jumpa dengan saing lama, tanya, lagu mana saing kita tu? Tak ada dah. Hak tu hak sekolah dengan kita tingkat 3 dulu. Oh, baru je mati minggu lepas. Tanya hak tu pula begitu, kita pun berasa kecut hati selalu. Semalam ada rakaman forum di Kelantan FM semalam. Penerbit tu tanya, dia kata ustaz main dengan siapa? Kata main dengan orang Tino, dengan anak nak kata. Dia kata ustaz, hak bawa ustaz semua tu hak gemuk-gemuk pendek kata. Hamba kata mati dah. Sayang hamba tu. Mati dah kata. Pas tanya hak tu pun mati dah juga. Bila tanya hak tu mati, hak ni mati, kita pun mari suatu perasaan. Kau kita tak mari berasa.
Bila kita kenal lagu tu tuan-tuan, Allahu Rabbi ya Karim. Mungkin tuan-tuan sama dengan hamba jugalah. Mungkin tidak asal duduk di pada Pak Ahmad. Hamba klik kapu hamba dosa muda. Jumpa dengan saing kata, hak tu mati dah tak? Saing kita hak tu mati dah, hak ni mati dah. Bila lengguk. Tinggal ada 2 orang lagi yang sayang aku, hak sama-sama, hak duk berembah, main bola sekali, berunggah sekali, bergotu sekali. Campur dengan aku 3. Hak lain tu hak set-set baru berlaku. Kita pun mari satu perasaan, Allahu Rabbi ya Karim. Rupanya ramai dah sayang yang seumur dengan aku tak ada dah. Tu dia kata salah satu lagi daripada caranya dia kata untuk kita ingat kemati, tu dia. Iaitu teman-teman sepergaulannya yang telah lebih dahulu meninggalkannya. Ingatlah, mereka sebentar bagaimana kematian mereka itu dan bagaimana akhirnya tempat berdiam di bawah tanah. Tak terbayar, tak terfikir kau kita. Tinggal rumah, tinggal anak. Kita pun tanya, oh arwah ni tinggal berapa orang? Berapa orang anak dia? Oh tu 5, hak ni. Oh, lepas tu rumah tu tak ada dah retina dia, dia duduk rumah anak dia, tinggal saja rumah tu. Kita pernah tak kecek lagu tu. Dengan saing-saing ataupun dalam hati kita mari cerita benda lagu tu. Ingat pula lah sejenak rupa-rupa mereka itu. Tak terbayar ke? Amor saat ni sudah semaya sunat, Pok Meh mari tanya Amor. Pasal Amor royak di Pulau Limau, malak kemari dulu. Sahabat Amor yang tersohor nama dia, orang di Gua Musa panggil Abayi Assalamualaikum. Dia jumpa dengan siapa, kecil besar ke, tino jatuh ke, kalau dia kenal tak kenal ke, dia mesti Assalamualaikum. Dan dia penuh semaya di masjid ni, dan dia penuh mari jemaah, dan cepat masyarakat. Mudah kenal orang. Kebetulan anak dia kerja di Agrobank. Dia kenal Cikgu Ya, dia kenal Ambo, sama-sama duduk di Gua Musa. Sehingga lekat nama dia tu orang panggil Abayi Assalamualaikum. Lidah dia tu lembut sungguh. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita naik atas rumah tu orang ramai gitu, kita pakai nguk nak oyak kerahnya hati kita, tak ada adabnya kita. Payah kita. Itulah nak oyak akhlak kita, tak akhlak kita pun naik pakai. Nak kata Assalamualaikum. Tapi dia Allah. Bila Amor sebut gitu, Pok Meh pun terbayar selalu. Pok Meh kata, oh dia mula-mula mari sini, dia kenal Pok Meh. Dia kata, memang dia salah kok orang tu, salah kok orang ni. Memang begitu perangai dia. Dan memang dia mati pun, kalau kita tengok dalam keadaan husnul khatimah. Dia lepas pada mandi orang mati di hospital Gua Musa. Dia banyak buat kebajikan. NGO ni dia tolong dan sebagainya. Dan bila dia sudah mandi orang mati tu, dia berasa tak sihat sikit, dia sendiri pergi daftar kat kecemasan. Orang pun tolak dia atas kereta, nak gitu dia pun pinjam handset telefon ke bini dia. Maka dia kembali ke rahmatullah, habis nafas dia. Bini dia royak sebelum dia mati, tiap-tiap hari dia buat klik batu seputih. Buat klik so seputih. Esok so. Bini dia royak ke bini dia. Dia kata, kita buat klik batu ni kita nak buat tameh. Biar jadi comel tameh. Rupanya dia nak ambil hormon. Dan pagi tu, dia telah bank kepada Dr. Nur Salam. Pasal Dr. Nur Salam pergi ceramah di Gua Musa, minta derma untuk pondok anak yatim di Indonesia. Maka pagi tu dia bank dah. Duit RM900. Nak gitu. Allahu Rabbi ya Karim. Terbayar dah tu. Bila kita sebut gitu, kita terbayar wajah dia. Sayang-sayang kita pun gitu lah. Terbayar.
juga kedudukan dan jabatan mereka di kalangan masyarakat. Oh, dulu ada fakat. Dulu orang panggil kau tu, orang panggil kau ni. Kenangkanlah pula bagaimana keadaannya sekarang. Lah ni jadi kau dah. Pakat, harta dan sebagainya. Sebab itu selalu hamba royak ke dalam kuliah. Di mana-mana hamba royak. Bila dah lakuh kaki masuk dalam masjid, rumah Allah Ta'ala, tak adalah pangkat yang paling tinggi ialah hamba Allah. Bila demo bawa pakat mari masuk dalam ni, akan menimbulkan masalah. Apatah lagi dalam suasana negara kita ini, SOP yang kita semua sedia maklum. Sama ada mung siapa pun, harus kena tembok. Allah dari tak cahaya. Dari kawan ni tak ada orang boleh jamu. Mari sedikit dah kau tuk siok ya. Nak royak. Tak usah royak lah kita pakat setara mana pun. Duduklah ikut yang telah dia buat. Nak royaknya dari satu sudut. Adakah kita ni jenis orang yang takabur ataupun jenis orang yang memahami hakikat? Sini kita boleh nampak kita. Kalau kita bawa pakat kita, kita bawa kedudukan kita, kita bawa singo kita, tak ada hal tuan-tuan. Tetapi kita menzahirkan sebenarnya itulah kesombongan kita. Kesombongan kita. Ini Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala nak uji kita. Adakah kita ni bila mari satu tempat, muka kawal ustaz kan? Kawal ustaz Muhtar kan? Kawal duduk kuliah kan? Nak begitu? Kawal mari masa mana pun, Allah Ta'ala uji hamba. Nak tengok sejauh mana. Oh, tu email tak hormat sikit rabuk kawal. Tapi bila ada kuliah, tak kereta pun kelip. Tak ada apa satu. Tak ada apa satu tuan-tuan. Tapi antara hati kita, kita jawab. Ada tak bunga-bunga takabur? Kita tak boleh nak aku dengan orang. Walhanya bila mari masjid, bila semaya, mengajar kepada kita iaitu sifat takabur kehilang. Walaupun tu email tu setara tu, orang getah ke, tukar kayu ke, wa emal ke apa dia, mung pakat 17 paku duduk di belakang. Bila tu email kata, pakat rokok weh, ikut kawan-kawan. Ibarat lagu tu lah tuan-tuan. Hak kita nak jawab, kita nak kata, selesai, tak ada satu. Tapi kita jawab dengan hati kita, adakah kita ada sifat kesombongan? Bahasa kita tasawuf dia kata sifat takabur. Kita berasa besar. Mari perasaan lagu tu tuan-tuan. Semuanya telah dilenyapkan oleh tanah yang menutupinya. Dia siapa duduk sebelah nung atau belakang nung, teroyaklah. Mu gedebe setara mana pun, mu hebat setara mana pun, disanjung setara mana pun, situlah kita boleh terbayar selalu tuan-tuan. Bila kita teringat benda lagu tu, kita pun mari moyok selalu. Moyok tu lah yang dipanggil sebagai tawaduk. Orang kampung panggil moyok. Tapi kalau kita tak mikir lagu tu, kita pun mula lenggok. Dan lenggok tu lah kita kata takabur. Timel boleh buat gapo kawan? Tok Bila boleh buat gapo kawan? Jatah kuasa boleh buat gapo kawan? Dan tidak keterlaluan nak ayat. Siapa ada mugohok je tulis nama gapo tutup siap. Nyagi boleh kata begitu. Demo tok siap agak kini mudah. Kau jadi tak email tak tahu. Nak royak bui. Nak royak kita ni kita tidak jaga bahasa mudahnya tak ingat mati kecek kita. Kita tak ingat mati kecek kita. Kita lepas kata itu pun kita mati. Orang ingat siapa bila. Allahu Akbar arwah tu kan. Nak royak bui. Tuan-tuan.
Baik. Kenangkanlah pula bagaimana keadaannya sekarang. Tentunya kebagusan rupa dan kedudukan itu semua telah dilenyapkan oleh tanah yang menutupinya. Tak ada. Apa ni? Kita ada pengalaman belaka. Daripada orang yang kita kenal tak ada pakak, yang miskin, yang pakai, kita penuh mengiringi jenazah dan menghadiri kematian dia, menziarahi kematian dia. Sehingga ke orang yang ada pakak, ada nama dan sebagainya, kita pergi juga, kita boleh bandingkan. Itulah juga. Bila kita ingat lagu tu, tuan-tuan dua kata, ingat kemati keadaan lagu tu, itulah sebaik-baiknya dia kata. Bahagian-bahagian tubuhnya sudah tentu bercerai-berai antara yang satu dengan lainnya. Dan kubur mereka, masjid dan majlis pun berkurang kerana ditinggalkan mereka itu. Bahkan bekas-bekas apa pun dari mereka itu sudah tidak terdapat lagi. Tuan-tuan pernah kecek waktu masjid lama dulu. Sebelum benarnya masjid besar Syekh Indah gini. Masjid kayu tuan-tuan kata. Ada jemaah hak baru-baru tak nampak. Hak lama-lama cerita dulu waktu masjid kayu dulu arwah tu arwah ni, arwah tu arwah ni, arwah tu arwah ni. Cerita. Dulu ramai orang tua dulu mari. Lah ni tak ada orang mana dah orang tua. Tinggal 4-5 ni kerak yang tua. Lepas tu hak lain dengan abah baru, hak muda-muda. Itu kecil. Kohok-kurang. Dan yang ahli jemaah kita yang hadir ni adalah mari daripada taman-taman perumahan. Orang tempatan kapung ni sendiri, anak mungkin sendiri sekitar masjid, demo sendiri boleh bila jari. Dulu ramai pakak mari. Gemuloh tu, gemuloh ni, gemuloh tu. Kita kekek. Nak rakyat. Apatah lagi lepas pada suasana hari ni PKP. Orang ada selesa seperti email kata semaya di rumah. Dah demo naik pakak jadi email dah kan. Mari sini kena jadi makmum. Kawai kelas email dah lah ni. Mari sejik jadi makmum dah. Gaya baru ni kau baca kutubah. Nak rakyat. Tak ke kelas kawai baca kutubah nak jadi makmum. Waktu dia kau tak ada asal ni belah orang. Masuk Ustaz Muhtar tak memari dah. Bosos selesa main di rumah jadi pos surga dah tu. Macam-macam kita mari. Allahu Rabbi ya Karim. Baik. Bahkan bekas-bekas apa pun dari mereka itu sudah tidak terdapat lagi. Selanjutnya, hendaklah diresapkan dalam hatinya bahawa ia adalah tidak berbeza sama sekali dengan keadaan kawan-kawannya yang telah lebih dahulu pulang ke rahmatullah. Kita pun tak ada beza. Lagu tu juga lah tuan-tuan. Tak ada beza sekira abu. Ada istimewa mana bila kita mati? Suasana tu akan dialami begitu. Lagu tu lah orang akan mandi, orang akan semaya, orang akan usung. Ikutlah tanah kubur sini kau masuk dalam tu belakang. Kalau jauh sikit naik bentu lah. Hak driver tu bawa. Dan dia pun kena ingat juga hari ni dia bawa orang, tak esok orang bawa dia pula, driver lain pula bawa. Pasal driver ben jenazah pun mati juga. Kat kawan bawa ben ni ada dekat 20 dah. Tak tahulah ni siapa dia 21. Kah kena driver tu pula. Pas kelendar hok pergi panah enjin tu pula 22. Lebihlah jadi kelendar. Nak begitu. Akan serupa berlaku. Wa emang ambo ko, wa emang siapa ko, lagu tu berlaku. Kita akan alami seperti yang apa ni. Bahawa ia adalah tidak berbeza sama sekali dengan keadaan kawannya yang telah lebih dahulu pulang ke rahmatullah itu. Apa yang dialami oleh dirinya sendiri adalah sama dan tepat sebagaimana yang dialami oleh mereka itu, akibatnya pun bersamaan pula. Tak ada beza. Jadi dia kata sebab itulah
Bila kita menghayati, kita faham, kita bayarkan, kita feeling benda-benda lagu tu, bersegeralah melakukan amal kebaikan. Dikurniakan Allah kepada kita adalah umur. Allah memberikan modal umur kepada kita semua. Agar benar-benar dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu hamba kata kepada dia, ibarat kata kalaulah Allah Ta'ala tu bagi 70 riyal kita. 70 riyal. Loaning tinggal 3 riyal. 67 riyal habis. Tinggal 3 riyal. 3 riyal boleh beli gapo tuan? Ibarat kata Tuhan wi umur kita 70, hamba bubuh atas hamba lah. Bubuh atas hamba. Loaning 61, fardu takdir Tuhan bui 65. Ada 4 riyal. Tapi bila orang tanya berapa umur Ustaz? 61. Duk main 61. 61 tu habis dah. Hak tinggal lagi 4 riyal lagi ya. Ni duk kira, pitih kawan 65 riyal weh. Tak ada dah 65. 61 riyal habis dah, tinggal 4 riyal lagi. Tapi oleh kerana kita tak khabar pitih kita 4 riyal, orang lalu aiskrim nak beli aiskrim, orang jual ikan nak beli ikan, orang jual perabuk nak beli perabuk, orang jual gotu nak beli gotu. Padahal pitih ada 4 riyal. Saya kena gunakan pitih 4 riyal ni beli benda-benda yang cukup-cukup mustahak. Cukup-cukup benda yang saya perlu dengan pitih 4 riyal. Kan tidak habis lecing. Saki baki umur saya ada 4 tahun lagi. Semolek-moleknya saya akan gunakan 4 tahun ini sebaik-baiknya. Tak boleh dah nak bersuka-suka nak main ikut dia tak tu kalu dah. Tak ada dah tuan. Agak-agak kita ada berapa ya lagi tuan-tuan. Agak-agak kita ada berapa ya. Tapi bila orang tanya PT Kawal 70 ya. PT Kawal 80. Tak ada 30 sen lagi tak tahu. Tak 10 sen tak tahu. Bagi esok subuh tu email pun. Lepas zuhur ni pakat mari belakang dan semaya-maya. Siapa dia? Sianu. Rupanya tinggal 10 sen dah pitih kita. Kita kena fikir gitu tuan-tuan. Kena tengok dalam poket pitih kita ada berapa sen. Jadi bila kita memahami hakikat dia kata, maka dia kata agar benar-benar dapat kita pergunakan dengan sebaiknya. Jangan sampai umur itu kita libatkan, kita habiskan begitu saja. Petih 45 sen, 45 riyal tinggal lagi tu, pakai habisnya gitu. Tidak untuk memperbanyakkan amal kebaikan. Dan tidak kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi segala pergian ke alam baqa nanti. Sebab pada umumnya manusia sama lalai terhadap modal umur yang dinikmatinya itu. Kebanyakannya dia kata semua orang akan hanyut, akan lalai dengan modal yang Tuhan beri itu. Maka kuliah-kuliah agama, majlis-majlis ilmu lah, tazkirah lah yang memberi peringatan kepada kita. Sebab itu di awal tadi yang dah kata, Nabi menyebut orang yang paling bijak ialah orang yang banyak mengingati mati. Bila dia banyak ingat ke mati, dia akan berusaha mencari harta seberapa banyak. Apa? Kerana untuk bersedekah. Bukan cari harta seberapa banyak untuk kupur, tetapi untuk bersedekah. Zaman dulu kita sedekah RM1, RM2, RM3. Pun di usaha kita di ujung-ujung ni, patutnya kita lipat gandakan. Kalau kita khabar dia kata.
Nak qada, nak khabar balik. Lamanya. Allahu Rabbi ya Karim. Tapi rupanya kita koh banyak jadi selekoh, koh kecil, koh sikit. Padahal yang kita sepatut simpan banyak-banyak. Pasal hak tu kita nak. Tu orang cerita. Kalau sebelum pada ni, kita melakukan benda yang kebajikan dan sebagainya dengan semaya jemaah, baca Quran dan sebagainya, duduk dalam majlis ilmu tak seberapa, maka di usia ujung-ujung kita ni, boleh katakan tiap-tiap malam kita berada dalam majlis ilmu. Faham tak faham, reti tak reti, sedap tak sedap, itu soal nombor 2. Soalnya kita berada dalam taman-taman syurga. Bola pilih malam ni, malam tu, malam ni, malam tu, malam ni. Tak ada malam ni, malam tu. Marilah berada dalam majlis ilmu. Kerana nak qada zaman muda dulu, berapa tahun tuan-tuan kita abaikan duduk dalam majlis ilmu. Jadi kalau di usia ujung-ujung ni kita duk alik milih lagi, pilih penceramah lagi, pilih pengkuliah lagi, pilih gotu lagi, kita tak lama dah. Ada 4 ya, 5 ya lagi ya. Nak rakyat ni. Sehingga seseorang lebih senang dan suka sekali menunda-nunda dan menangguh-nangguhkan waktu untuk beramal itu. Sangatlah miskin sekali nasibnya. Duk tangguh lagi. Nanti geda molek KPK ni, PKP ni, katanya 31 hari bulan Julai. Nanti start bulan 8 ni kalau nak pergi terus lah. Lah negi pun tak selesa, tak tahu mau nak buat tak leh kita besok kecik tu nak gitu nak jonga gitu jauh saja. Pas bawa jaduh pula. Banyak kerja kita orang Kelantan tuan-tuan. Batu orang Kelantan ke dia ke mana-mana pun dia nak pergi dalam hotel dia bawa kain lepas. Awak ikat kepala, awak semutar. Parok molek dia awak sehar beruk. Parok molek dia awak sehar mandi. Parok molek dia awak apa semaya. Amo kata macam mana orang Kelantan ni, orang negeri lain tak semutar. Ada hubung kaitnya dengan sunnah rupanya. Tapi oleh kerana kita tak berapa Kelantan lah mana. Tak semestinya sejadah tuan-tuan. Serba besar ada kan. Orang klik Mekah umrah bui kita duk taruh dalam mari nanti tunggu mati nak tuduh mai. Taruh molek makmu tu. Ustaz bui tu dia pergi Mekah baru ni. Pada takdir kalau kita mati dia mau buat tudunglah kita. Besar jadah tu. Besar tu serba tu. Sininglah kita boleh training 4 bulan boleh training bawa serban. Tak atas bau tu. Tukang apa kuliah. Tak kenal lagu molek. Janggut okey dah. Cuma serban tak ada. Kalau jaman-jaman orang tak kenal penceramah, tolak kita lah nak yawi. Tapi jangan duk main lain depan ni, tolak tu email satu hal pula. Inilah tuan-tuan nak yawi. Bapa tak boleh fleksibel, kau tak boleh tukar. Payuh bawa cadah, payuh bawa cadah. Janji kain apa? Bawa lah gapo pun hak kita. Kena kumel pun kumel kita. Kiok pun kiok kita. Nyambi dengan orang. Payuh masuk. Supaya mula-mula naik motosikal, KJS suruh pakai topi keledar. Tak ingat? Payuh orang ni patah tekok boleh orang ni. Patut dah lama tak ada. Kita sendiri pula pakai. Beli pula kan. Gitu juga benar lagu ni. Kita ni kalau benar melaru kan Allah. Macam-macam kotak gogen. Kalau orang tak tahu kat kita lebih pada tok peti nak ayat. Malam apa malam kata ke dia. Pasal betul ya tajuk dia tu. Kita jaga kita. Ambo dengan Ustaz Aliyah. Ambo ayat di ujung tu kata.
Yang pertama sekali yang berkata kita nak simpul perbincangan kita ni, yang berkata pertama sekali kita kena jaga kemantapan akidah kita. Dengan marinya COVID-19, ramai orang punuh akidah. Yang tidak sedar dengan percakapan, dengan etika, hak kecek banyak. Gapo dia kita tak kata? Sudah ke orang nak keluar fatwa itu, orang nak keluar satu benda tu nak ayat bui, jumhur bukan calon-calon orang nak ayat bui, pun boleh buat tobik sekali. Kita hak tak ngaji ke habuk. Kaba doa nak ayat bui. Salah kecek punuh akidah. Kawan jak kecil lagi. Maya jemaah ni 40 orang. Kabar-kabar law ni kau dengar 7 orang. Dia ukur ilmu dengan hak ada oleh kepala dia. Sebelum pada ni, Pak Imam duk kata rapatkan saf, duk rapatkan saf. Kata tidak iblis duduk celah tu. Kabar-kabar ni penuh iblis celah ni. Dia ukur dengan ilmu dia. Apa? Pasal biasa dia dengar lagu tu. Enggak orang buat kuliah, dia tidak ajarlah siapa gitu. Mau muka kuliah maghrib isya. Kecuali kalau orang ngaji betul-betul seperti imam kita, ngaji di Mesir dan sebagainya gitu, halusi satu-satu. Banyak orang punah akidah tuan-tuan. Mujulah kedai kopi dia tak buka. Kau buka kedai kopi banyak orang bah, pecuh rasa meja. Kawan kemulah tok kawan tu pula tok imam juga, tak rajin lagu ni lagi kemulah tok dia tok imam. Tok imam balas soh ya. Tapi tu kan. Tapi mujur tak boleh nak tobik belakang duduk rumah. Bahas dengan bening lah. Dengan bening kata, turut lah abang. Kita turut pun tengok juga. Aku walaupun tidak ustaz perhati juga. Dengan kapal-kapal ni. Bini pun senyap. Tak kata apa. Dengan bini takut kita kan. Nak begitu. Ama kata. Yang kedua, ilmu. Sini kita nak tengoknya. Bila Tuhan mari COVID-19, ilmu. Banyak ilmu baru kita dapat. Rupanya semaya jemaah ni siapa 7 orang pun boleh. Rupanya semaya jemaah boleh lagu ni. Rupanya semaya jemaah ni tak mari siapa 4 bulan pun tak apa. Belum pada ni kita dengar cerita orang baca hadis. Tak semaya jemaah 3 kali Allah Ta'ala cok munafik. Kita siapa 4 bulan. Kita ukur dengan ilmu kita tu biasa dengar hadis lagu tu. Kita tak dengar hal lain. Yang ketiga mereka kata, iaitu baru kita nampak kemantapan ekonomi. Bila Allah Ta'ala datangkan musibah lagu ni. Sebab itu orang tua kita dulu, dia kerja-kerja, dia sipir-sipir, dia tahu dah bulan 11, 12 musim terkojuh di Kelantan. Tak boleh noreh, tak lewat kerja. Masa itulah dia buat tobik ikan ngasih. Gapo dia buat? Dia taruh ingat dah. Bung tidak banjir. Alhamdulillah. Kita ni nak yawi tidak beringat. Bung kena ni. Mula gagal. Mujulah negara kita mantap ekonomi. Pemimpin-pemimpin yang berlandaskan syarak. Dah lah khabar bui 1,000, 2,000. Tak gagal lah. Bah masjid-masjid pula terima infak daripada sabi-sabi sahabat-sahabat. Baru kita nampak. Dan yang keempat Amma kata, di sini baru kita nampak perpaduan dan kesatuan. Kalulah negara kita tidak bersatu, tak ada kesatuan dan perpaduan, tak dengar kata mu aku, tak ada kepentingan bersama, tak akan selesai COVID-19. Tapi oleh kerana kita ada kesatuan, pakak molek, pakak tak tobik belakang, dengar kata belakang, ikut SOP belakang, akhir sekali kita berada di level yang terbaik seluruh dunia menangani COVID-19. Pasal kita ada kesatuan dan nak raya. Sehingga ada sahabat daripada Terengganu mari ziarah hamba.
Pasal dia kata 4 bulan dah tak jumpa ustaz. Sama jantan pun rindu juga weh. Dia marilah jalan rumah hamba. Dia kata ke dia, ustaz, nanti lepas pada COVID-19 istihad bebas, dia kata kita nak back tu masjid kita. Nak buat malih kesyukuran. Dia kata sebabnya dia kata ahli jemaah di masjid kita tu ustaz, Allahu Rabbi ya Karim. Cukup terbaik. Ikut orang kata dia mau duduk sini, duduk situ. Dia mau duduk sini, duduk situ. Pung tinggal sejadah. Oh, kami tak bawa jadah. Kona kelik. Tak bunyi nak dia kata masjid kita. Sebab itulah hamba bercadar, dia pergi mari 2-3 orang. Fungsi dia bendahari, lepas tu ahli atas kuasa dia. Mari kecek rumah hamba, dia duduk royak. Maknanya turut sungguh, tak ada bunyi kocok air benda yang protes. Dia kata kita nak ucap terima kasih pada ahli jemaah kita nak buat makan. Amo kata molek. Lepas tu malam tu kata qada panggil Dr. Ridwanti. Pasal masjid dia nak panggil Dr. Ridwanti. Tak jadi pasal PKP ni. Kebetulan lah ni Dr. Ridwanti ngajar di Uniza kan. Jadi pengusi dia tu katanya anak saudara dia ke mengajar sekali. Jadi senang dia kontak. Amo pun duk bertelinga dengar. Amo pun nak tupai-tuwi lah sikitnya. Kebetulan pun lain clear molek kan. Nak bercantik nak mari masjid kita katik Dr. Ridwanti. Dah bunyi mudah mari kan. Nak gitu. Gitu. Dan SOP dia kena berhenti. Namun tu ayat SOP kita komo lagi. Nak gitu. Jadi cukuplah dulu tuan-tuan. InsyaAllah diizinkan Allah Ta'ala kita sambung lagi tuan-tuan. Sebab apa? Pasal hamba diminta oleh email. Kebetulan musim PKP ni hamba tak boleh kira jauh. Pasal di Terengganu belum lagi ada kuliah maghrib macam ni. Tak ada lagi tuan-tuan. Kita syukur alhamdulillah di Kelantan ni. Bolehlah siapa pun masuk Isya. Di Terengganu tak ada ngori Isya. Tak ada lagi tuan-tuan. Tak boleh buat kuliah lagi. Terima kan? Tak boleh lagi. Nak ayat wi. Sudah semai maghrib pakai kelik. Pas Isya mari pula. Nak gitu. Kita ni kira alhamdulillah. Lepas tu kita kena banding dengan orang yang bawah pada kita. Kita berasa nak kita. Bila banding dengan orang itu lagi, kita berasa kuranglah kita. Alhamdulillah dah kita. Dan saya dipahamkan, walaupun kita tengok masjid kita ni siapa baris tulis nama berapa begini begitu. Taklah siapa hambat klik berapa semaya pas bawah ikutlah demo atas tak ada hak semaya kedar pun ada. No, semaya kedar pun ada nak begitu. Siapa tak muat pelajar semaya di rumah ada nak begitu. Ada masjid-masjid lain hambat klik. Kunci pintu hambat klik. Pasal dia ada pagar. Satu rahmat masjid kita ni tak ada pintu, tak ada pagar. Tak usah buatlah nak ayat begitu tuan-tuan. Nak. Cukuplah dulu tuan-tuan lah. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Jadi tu imam minta hamba buat tiap-tiap minggu lah. Kebetulan hamba ada. InsyaAllah. Akhir sekali, pertama sekali untuk diri hamba sendiri dan amnya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.